Jadi kita ini muslimat dirahmati Allah pun tak pernah lekang, tak pernah henti dari ujian. Saya yakin kalau Ustazah suruh angkat tangan, sampai ke tarikh hari ini siapa yang rasa hidupnya tak pernah diuji? Kan kalau yang angkat tangan tu something wrong somewhere lah muslimat. Something wrong sebab apa? Seorang angkat tangan. Cik Ustazah alhamdulillah okey belaka. Cik dalam okey itulah ujian. Sebab itu muslimat jangan pernah kita bongkak takabur, kan? Orang kata saya berdosa, saya banyak dosa, tapi saya datang sini okey je, tak ada apa-apa pun. Hati-hati muslimat. Sebab ini belum yaumul fasl, ini belum lagi hari penentu, ini belum lagi hari mahsyar, tempat keputusan. Kalau dipenjarakan sebab kamu mengedar dadah contoh, sebab kamu merompak dipenjarakan, itu bukan hukuman yang sebenar lagi. Hukuman yang sebenar di mana muslimat dirahmati Allah? Itulah dia di mahsyar Allah, dibacakan segala amal. Jadi tujuan kita belajar dan terus belajar ni untuk memperbaiki amal, supaya kita mati nanti dicop, ada cop mohor oleh Allah Subhanahu wa taala, jenazah si mati, roh ini kembali kepada aku dengan matinya seorang yang lengkap dengan sifat mahmudah. Itulah juga cita-cita Ustazah Muzayyanah. Muslimat. Maka mari sama-sama kita menanam satu azam. Barulah masuk pelajaran hari ini. Boleh? Tapi bila nak habis ni Ustazah? Muqaddimah dia setengah jam. Macam itulah muslimat. Baik, kita tengok bawah sekali. Jadi bermula dari situ. Sebab saya lipat kat situ, kita tak habis baca hari tu. Jadi orang-orang yang benar-benar berakhlak. Akhlak ni apa? Penuh dengan sifat mahmudah tadi. Ialah orang yang sudah merasa kelazatan melakukan segala bentuk kebaikan. Saya garis kalimah ni dengan pen merah. Jadi tolong ibu-ibu dirahmati Allah, bila Ustazah baca sudah merasa kelazatan melakukan segala bentuk kebaikan. Kenapa saya garis dengan pen merah ni? Saya nak dalam amal ibadah saya merasa lazat. Jangan rasa penat muslimat. Biar orang tengok penat, tapi kita jangan rasa penat. Bila kita rasa penat dengan amal, itu belum lagi sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Allah. Sebab kita memang dah tahu hidup atas dunia ni memang untuk berpenat lelah. Nanti akhirat tempat kita beristirahat. Tapi kalau atas dunia kita rasa penat, sedangkan kita tahu benda yang kita buat tu benda yang disukai Allah, itu belum benar-benar akhlak yang baik, belum dapat ikhlas lagi. So kita tak boleh menuding rasa tu ikhlas, tu tak ikhlas, ni ikhlas, tu tak ikhlas. Tak. Kita hanya boleh kenal diri kita. Muslimat, macam mana kita boleh tahu ya Allah, terimalah amal sepanjang hariku ini sebagai amal yang engkau terima? Macam mana kita boleh rasa muslimat? Allah boleh datangkan satu rasa dalam hati, mudah-mudahan inilah pembuka syurgamu untukku wahai Allah. Sebab orang rasa kita penat, tapi kita tak penat. Ikhlaskan hati sungguh-sungguh. Patut kita menangis tadi, kita dah buat macam-macam kat dia, terima kasih pun tidak. Contoh muslimat. Tapi kan bukan untuk dia amal kita ni. Amal kita ni adalah untuk Allah. Sebab tu saya garis kalimah sudah merasa kelazatan melakukan segala bentuk kebaikan. Ustazah Zai bukan bersifat untuk mengajar, penuh dengan kekurangan, ketidaksempurnaan. Jadi sebab tu garis dengan pen merah. Sebelum mengajar, ajar diri sendiri dulu. Kau dah merasa lazat ke belum dengan segala kebaikan yang kau buat? Jauh kat dasar hati kata nak lazat benda, orang duk hempuk kita ni kan, maknanya belum begitu ikhlas. Sebab kita sedih orang tak angkat, tak puji kita. Faham muslimat dirahmati Allah? Jadi hari ni biar orang kata, engkau ni orang buat kat engkau macam tu pun kau okey je. Ya aku tak rasa apa-apa pun. Muslimat, di situlah kita merasa lazat. Kerana kita tahu amal kita sedang diangkat, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana? Okey ke KO? Ustazah, saya selalu rasa macam tu. Kan saya dah buat. Malam nanti saya kata sampai hati. Tak cakap makasih pun kat kita. Dah setahun dah penat tolong kerja kat masjid. Tak lantik pun jadi ketua muslimat. Contoh muslimat. Si orang tu aja, bukan masjid ni lah, masjid lain ni kan. Jadi kita duk ingat setahun dah tolong. Tadi punya AGM tu kita ketua muslimat. Rupanya orang lain. Kalau aku tahu, pindah masjid lain. Mulai besok, babailah masjid tu. Contoh muslimat. Sebab apa? Rupanya setahun tu sia-sia untuk dipandang oleh orang masjid. Bukan untuk Allah. Kat situ kita kenal diri kita. Naik pula AJK lain bekerja. Mana si Polan? Mantan tu mana mantan?
Dia tak datang masjid dah sekarang Kak. Dia kata sebab dia dah tak ada jawatan. Dia pergi masjid nu yang jauh, hujan ke ribut taufan dia pergi. Kat situ kita boleh nilai. Faham muslimat? Tak payah tunggu orang lain hantar surat cinta. Kau ni tak ikhlas, tak payah. Hati kita tahu. Kenapa dulu masa ada jawatan aku okey je datang mengabdi kepada masjid tu. Sebenarnya aku mengabdi kepada Allah ke mengabdi kepada masjid, kepada orang-orang masjid. Kat situ kita kenal hati kita. Masya Allah muslimat dirahmati Allah. Kerana itulah ilmu merupakan satu panduan. Tak perlu tunggu cakap-cakap orang. Kita boleh baca hati kita sendiri. Jangan merajuk dengan seluruh yang berlaku di keliling kita, sebab yang di keliling kita itu pun bukan sia-sia Allah datangkan. Allah nak test takat mana sabar kamu. Allah nak test takat mana cekal kamu. Macam tu muslimat. Sehingga kan kalau ia tidak dapat berbuat begitu, yakni berbuat baik, jiwanya akan terseksa. Muslimat dirahmati Allah, orang biasa buat baik, biasa penat untuk Allah, dia akan merasa terseksa kalau dia tak buat lagi macam tu. Jadi kita nak tengok, tak perlu. Sebab tu Masya Allah lagi tinggi ilmu, bukan lagi tuding jari pada orang lain, orang tu tak betul, orang ni tak betul. Kita makin bermuhasabah untuk diri kita sendiri. Ini diakui sendiri oleh isteri Nabi SAW. Malam tadi saya baca tang ni meremang dah bulu roma, ni meremang lagi, kena urut-urut sikit muslimat. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Bila kita sebut Siti Aisyah radhiyallahu anha, kita gambarkan mudah-mudahan Siti Aisyah antara penghulu-penghulu syurga bagi orang-orang wanita. Muslimat dirahmati Allah, aku nak masuk ikut dalam syurga dengan Siti Aisyah. Kita baca kat mana-mana, kita dengar asatizah kita sebut, ya Allah, aku nak duduk dalam syurga bersama Aisyah. Sebab antara orang-orang yang memang diceritakan syurga dah tempat dia. So kita nak tiru siapa lagi muslimat? Nak masuk syurga dengan Siti Aisyah. Aku, kata Aisyah, walaupun dalam keadaan tidak ada makanan sekalipun, namun dengan separuh biji tamar pun cukuplah aku dapat usahakan untuk disedekahkan kepada orang lain. Berapa banyak kali rumah Rasulullah dan Aisyah tak ada makanan, cuma ada sebiji tamar muslimat. Tetap didatangkan oleh Allah. Kita boleh tak kadang-kadang datang situasi pada kita muslimat, kita tengah tak ada duit ni, orang datang minta sedekah. Aisyah biasa macam tu. Rumah dia tak ada makanan, bukan saja-saja orang datang minta sedekah kepada muka pintu Rasulullah dan Aisyah, tapi tak pernah merungut. Tak ada apa pun dalam rumah aku ni, yang ada hanya sebiji tamar. Dibelah tamar itu dibagi kepada orang yang minta sedekah. Sebab apa muslimat? Diajar oleh Rasulullah, bila orang datang meminta pada kita, jangan biarkan dia keluar balik dengan tangan yang kosong. Kita berapa kali buat muslimat dirahmati Allah? Ustazah pagi tadi sarapan 3 orang buta minta kena pimpin tangan, takkan nak bagi sampai 3 kali. Muslimat, bukan bagi dengan RM itu yang Nabi nak pandang, yang Allah nak pandang, tapi bagaimana kita melayan mereka. Tak bagi tak mengapa, tapi jangan biarkan mereka pergi balik dengan caci maki kita. Faham muslimat dirahmati Allah? Kalau kita mencaci maki, ada benci, ada sangka-sangka di dalam hati kita, itu juga sudah biadab, tak mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutlah kata Nabi, kadang-kadang nak bersedekah tak payah hulur duit, tapi dengan qaulun ma'ruf. Quran cakap apa? Qaulun ma'ruf, cakap yang baik-baik, ini juga sedekah. Tapi kita mencaci maki, dahlah duit tak bagi, caci maki pula. Ada konsep sedekah tak kat situ? Oh, selama ni saya faham syurga tu untuk orang kaya je Ustazah. Asal orang datang bagi, bukan RM1, RM10. So hari 8 orang datang, RM80. Kalau macam tu syurga tu untuk si kaya saja. Syurga lebih ramai dihuni oleh orang miskin. Nabi yang cakap, takutnya jadi orang kaya atas dunia. Kenapa muslimat dirahmati Allah? Kerana rupa-rupanya hanya bercakap baik pun sedekah. Isteri mudah tak nak bersedekah? Muslimat, saya tak kerja Ustazah, nak sedekah macam mana? Tu lagi masjid, kalau tabung jalan saya senyum je kat tabung, itulah sedekah saya. Contoh, fahamlah sebab dia suri rumah, dia tak ada pendapatan lain. Kita pula jangan jeling, tak pernah masuk duit dalam tabung. Jangan. Kita tak tahu berapa banyak dia bersedekah dalam rumah tangga dia sendiri. Antara contoh, patut yang menafkahi adalah suami. Takkan dia nak cerita satu kampung suami dia tak beri nafkah. Dia yang bersusah payah jual goreng pisang petang-petang, itulah belanja sekolah anak-anak. Macam mana nak lebihkan masuk dalam tabung masjid? Dia tak mampu. Sedekah dia paling besar dalam rumah tangga sendiri. Dan kadang-kadang bagaimana dia nak bersedekah, nak makan sendiri pun tak cukup, suami tak bagi nafkah. Ini berlaku hakikat bagi wanita. Geram dengan suami yang macam tu.
Tapi sebelum masuk dalam rumah, tahu suami tengah rilek-rilek goyang kaki atas sofa, senyum dulu. Senyum nak menghadap suami, hadiah Allah tu. Muslimat, kenapa senyum? Dengan geram ni senyum. Aku tengah bersedekah ni ya Allah. Macam tu muslimat. Sebab tu Ustazah terasanya, memang kena terasa. Sebab muslimat dirahmati Allah, berapa ramai kita keluar daripada rumah, kita melontarkan senyuman. Hatta kadang-kadang suami orang boleh cair hati dengan kita. Bini aku tak pernah senyum manis macam ni. Tapi bini orang tu, rupanya muslimat, kita balik jumpa suami kita, lama dah kita tak senyum. Senyum itu adalah satu sedekah. Walaupun kita tengah geram sangat ni, muslimat dirahmati Allah, senyum tu adalah satu sedekah. Bercakap baik, qaulun ma'ruf, satu sedekah. Sebab itu orang berilmu paling kurang, kalau dia tak boleh qaulun ma'ruf, tak boleh bercakap yang baik, dia lebih baik memilih untuk diam. Sebab dia tahu dengan diam ni kuranglah pergaduhan.